cerita pasal nikah kita susah pakai wajib perkahwinan, orang nikah bukan ada tuan-tuan. Kita banyak cerita gitu kan tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah Taala. Itu satu hal. Kemudian dia punya akidah juga, dia ada taqiyah. Taqiyah ni tuan-tuan menyatakan sikap sepakat dengan apa yang dianuti oleh orang yang bertentangan, iaitu dengan ahli sunnah. Dia jumpa ahli sunnah, dia nyatakan sepakat dengan kita. Sepakat dengan kita. Taqiyah ni tuan-tuan, dalam dia orang punya anutan, hukum dia wajib macam solat. Macam solat. Siapa yang tinggalkan taqiyah ni dikira macam tinggalkan solat. Apa kata imam-imam mereka? Tarikut taqiyah katarikut solat, iaitu meninggalkan taqiyah ini seperti meninggalkan solat. I'tiqadina fi taqiyah annaha wajibatun. I'tiqad kami pada taqiyah itu bahawa dia wajib. Man tarakaha bimanzilati man taraka as-salat. Siapa yang meninggalkan taqiyah ini sama seperti orang yang meninggalkan solat. Itu dia punya akidah. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala. Jadi nak cerita banyak tuan-tuan, dari segi imamah dengan menarik tuan-tuan nak cerita tuan-tuan imam yang tak boleh orang kata tak boleh putus dan sebagainya, banyaklah tuan-tuan janjikan ahlul bait dan sebagainya. Cuma saya tidak sedar antara akidah orang ni ialah masalah mereka ini beranggapan bahawa para sahabat ini melakukan kesalahan besar seperti Umar, Abu Bakar dan sebagainya. Tuan-tuan, mereka ini mengkhianati wasiat Rasulullah. Sebab mereka percaya khalifah ini pengganti Rasulullah ni ada wasiat, ada nas, ada hadis Nabi bahawa Ali yang kena ganti. Tuan-tuan, ada nas dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dia orang kata apa? Kenapa kita tak kata Ali lagi bagus jadi imam? Kenapa kita kata Abu Bakar dan Umar lebih layak daripada Ali? Tengok tuan-tuan dan puan-puan dia kata. Kita panggil Ali apa? Karramallahu wajhah. Karramallahu apa? Allah Ta'ala pelihara, muliakan muka dia. Kenapa? Kenapa dia kata begitu tuan-tuan? Kenapa? Sebab Ali ni dia tak pernah sembah berhala. Ali dia tak pernah sembah. So karramallahu wajhah. Allah Ta'ala mulia, dia tak pernah sembah berhala. Ali dia tak pernah marah. Ali tak pernah marah. Kau ambil Abu Bakar dan Umar. Umar anak dia masih kecil. Umar Abu Bakar ni marah dulu. Umar Abu Bakar dulu sembah berhala. Kau ambil masa dia pemimpin, tinggalkan keluarga Rasulullah. Betul ke ajaran kau? Betul juga. Bagus Syiah. Kan dengan anak Syiah pula yang itulah tuan. Ini saya nak buat contoh kenapa orang boleh tertarik dengan Syiah. Kenapa orang boleh tertarik dengan Syiah? Hujah. Betul juga. Ali tak pernah sembah berhala, tak pernah menarak. Kenapa dia bukan yang lebih layak jadi pengajar Rasulullah? Tuan dan puan, sebab itu mereka ini mencaci dan mencerca para sahabat. Tuan-tuan, banyak sehingga mereka ini mengkafirkan para sahabat. Walaupun tuan-tuan dan puan, kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita ada hujah-hujah kita yang sendiri. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan, jelas memang Nabi tidak pernah menunjukkan siapa pengganti dia. Tak pernah tunjuk. Tak pernah ada. Apa hujah dia? Saya bacakan sepotong hadis tuan-tuan. Saya tak baca matan dah, saya baca dia punya Melayu dia. Tuan-tuan dan puan, cerita Ibn Abbas bercerita. Ibn Abbas menceritakan Ali bin Abi Talib pulang daripada menziarah Rasulullah SAW ketika baginda sakit. Ali pulang ketika baginda sakit nak menjelang kematian dia. Ada yang bertanya Ali, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Beliau menjawab, alhamdulillah baik. Abbas bin Abdul Muttalib ni bapa saudara Nabi lah tuan-tuan. Ali keluarga Nabi juga. Baik alul baik kita kata juga. Abbas bin Abdul Muttalib pulang tengah. Kemudian berkata kepadanya, selepas 3 hari engkau memegang amanah kepimpinan, aku dapat rasa Rasulullah SAW sedang sakit kerana akan meninggalkan kita kali ini. Ali kata, Abbas kata apa? Abbas kata, aku tengok
tengok Rasulullah ni memang nak tinggal dia 3 hari lagi, kau ada can untuk pegang kepimpinan ganti Rasulullah. Kata Abbas, bapak saudara Nabi lah, aku mengenali wajah-wajah dan cucu Abu Muttalib ketika muka dengan kematian. Dia kata Abbas, bapak saudara Nabi kata, aku kenal keluarga Muttalib dia nak meninggal muka dia, aku kenal macam mana muka dia. Dia kata kepada Ali, mari kita menemui Rasulullah SAW, kita jumpa Rasulullah dan kita bertanyakan kepada siapa urusan ini akan diserahkan. Abbas kata, jomlah Ali, kita jumpa dengan Rasulullah, kita tanya dengan Rasulullah siapa yang akan ganti Rasulullah bila meninggal, siapa yang jadi pengganti tempat Rasulullah ni. Ali menjawab, sekiranya kita bertanya kepada Rasulullah SAW dan baginda tidak menyerahkan kepada kita, umat juga tidak akan menyerahkan kepada kita selamanya. Aku tidak akan meminta daripada Rasulullah SAW. Dia kata tak. Kalau kita tanya nanti Nabi tak bagi kat kita macam mana? Dan Nabi tak bagi, jangan harap kita nak duduk memimpin. Selepas ni pun kita tak memimpin. Katanya. Jadi aku takkan tanya hanya dengan Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kata para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, tengok apa kata para ulama. Hadis menunjukkan tidak ada nas berkenaan imamah dalam kalangan Ahlul Bait. Sekiranya Ali memang dilantik, Abbas bin Abdul Muttalib tidak akan meminta Ali bin Abi Talib bertanya kepada Nabi Muhammad berkaitan hal ini. Kalau betul Ali yang dilantik, apa nak suruh ajak Abbas ajak Ali pergi tanya Rasulullah lagi? Kalau betul dia dilantik, ada wasiat. Sebab kata Syiah, ada wasiat sebab masa Nabi buat pun jatuh wada. Haji yang terakhir tadi, Nahnas tadi, hadis Nabi wasiat kepada Ali untuk ganti tempat dia. Sedangkan Abbas pergi ada Ali sendiri, jumpa dengan Rasulullah tanya hal ni. Maknanya tak ada perwasiatan tadi. Itu yang betul. Hadis Abu Bakar bin Al-Arabi memberikan pendapat berkenaan hadis ini. Pendapat Abbas menjelaskan kebenaran. Ia membatalkan dakwaan wujudnya nas pimpinan Ali. Qadi Abdul Jabbar menegaskan, sekiranya ada nas pimpinan Ali, pasti Ali berkata kepada Abu Muttalib, adakah pakcik tidak mengetahui Rasulullah SAW mengeluarkan nas berkenaan diriku dan baginda menjadikan aku hujah untuk semesta alam. Baginda jadikan aku dan kedua anakku sebagai khalifah untuk umat sehingga hari kiamat, bersama bagaimana pakcik dia merupakannya. Kata ulama lain pula, itu kata Bapak Jabbar, kalau betul ada nas, masa Abbas berkata dengan Ali, ajak dengan Rasulullah, mesti Ali kata, pakcik dah tak tahu pun, Nabi dah wasiat kat aku lah. Betul lah tuan-tuan, mesti Nabi kata begitu. Tapi Ali tak kata begitu pun. Ali tak kata Ali tak nak pula pergi bertanya dia. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara nas yang jelas bahawa sebenarnya memang tidak ada pun wasiat Rasulullah SAW dan akan berganti dia, tuan-tuan dan puan-puan, selepas wafatnya Rasulullah SAW. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ni kat isu yang kita cerita sebelum ni, masalah nak pilih pemimpin menggunakan saluran demokrasi boleh ke tidak? Boleh ke pergi mundi pilih pemimpin? Kita cerita sebelum ni. Memang boleh, sebab Nabi tak pernah menunjukkan cara bagaimana untuk memilih khalifah sama ada dengan wasiat atau sebagainya. Jadi itu satu hal. Yang kedua, isu mereka ini mengkritik para sahabat, mengkufurkan para sahabat. Maka kita berkata di sana, cukuplah Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman kita umat Islam, bahawa Allah Ta'ala bersaksi para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam mukmin yang sejati. Ta'ala berfirman dalam menerangkan tentang kedudukan sahabat ni, apa Nabi Allah Ta'ala kata, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada golongan muhajirin. Cerita ayat golongan Ansar dan muhajirin, tuan-tuan. Mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Allah Ta'ala memuji golongan Ansar dan muhajirin. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata apa ini? La tasubbu ashabi walladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum misla Uhud zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi aku, jangan kamu mencaci sahabat-sahabat aku. Demi Allah yang jiwa aku berada dalam tangannya, sekiranya seorang daripada kamu membelanjakan emas sebesar gunung Uhud, hal itu tidak akan menyamai belanja segenggam ataupun setengah genggam daripada seorang daripada sahabat-sahabat. Nabi tak bagi kita cerita para.
Ingat tuan-tuan dan puan-puan, sampai Islam kepada kita hari ini pun tuan-tuan dan puan-puan, hasil dari perjuangan para sahabat. Bagaimana Umar, Abu Bakar berjuang, Uthman, Umar dengan Umar mencari Islam berkembang tuan-tuan dan puan-puan, jadi merampas dari Palestin yang bertentera salib dan sebagainya tuan-tuan. Cukuplah itu hujah sejarah menjadi pedoman kepada kita bahawa mereka ini berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi tuan-tuan, kalau kita nak cerita memang banyak benda-benda yang menarik yang diwawarkan oleh golongan Syiah untuk kita ikut aliran mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi di situ kita pun sedar kita pun ada silap. Jadi kalau kita mana yang silap, kita perbaiki lah. Buat apa yang saya sebut tadi, perbaiki. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, hayati, ikuti, perjuangkan tuan-tuan dan puan-puan. Di mana buat Syiah ni dia perjuangkan agenda politik dan agama mereka. Dia buat tuan-tuan dan Syiah. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Taala, Allah Taala lebih hidayah kepada kita tuan-tuan dan puan, menjauhkan kita daripada ajaran-ajaran sesat. Jadi saya minta maaf kita sebahasa dan sebagainya, yang baik kepada Allah Taala, yang kami sendiri, dan upaya kita dengan tasbih kita dan satu nas. Subhanallah. Para asli dan Indonesia. Tawassul bil haqq wa tawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.